Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan. Pada pagi ini kita bersama-sama dengan Tuan Aiman Ismail. Ini Tuan Aiman ini adalah pakar copywriting gaya yang syariah compliant di ABS Digital. Selamat datang tuan. Terima kasih puan. Senyum manis. Biasalah puan, terkejut. Baik tuan, apa dia perkara-perkara lah yang paling utama jangan dibuat supaya copywriting kita tu patuh syariah? Ada beberapa perkara yang menyebabkan copywriting kita itu tidak syariah compliant lah. Yang pertamanya, apabila kita meletakkan kita overclaim. Betul. Kemudian kita buat hype. Kemudian kita ada buat penipuan. Betul. Itu antara beberapanya lah. Saya bagi 3 dulu. Overclaim tu apa tuan? Overclaim ni ialah kita claim melampau-lampau. Sebagai contoh, kita kata kurus dalam 7 hari. Cairkan lemak 10 kilo dalam 10 hari. Oh, itu overclaim? Overclaim. Apakah yang dikatakan overclaim? Kurus dalam masa 7 hari. Apa sebab itu overclaim? Sebab ada sepantas 7 hari. 7 hari tu overclaim? Overclaim sebab benda tu tak jadi kat semua orang. Oh. Dan kemudian yang dikatakan dengan 7 hari tu, apa yang menyokong kata 7 hari? Ada dibuat kajian. Ada berapa orang responden? Daripada 100 responden, berapa yang jadi? Oh. Tak ada. Hanya tulis untuk menyedapkan copywriting sahaja. Oh, itulah yang dikata overclaim. Overclaim kalau benda tu salah. 7 hari bukan semua orang boleh 7 hari. Iyalah. Bukti pun tak ada. Bukti pun bukti syok sendiri. Yang dikatakan bukti syok sendiri tu apa tuan? Apabila kita sendiri yang menggelarkan produk kita, produk viral. Kita sendiri menggelarkan produk kita nombor 1 tanpa di endorse daripada pihak berwajib. Oh, kita sendiri cakap? Oh, Karipap nombor 1 di Malaysia. Di Malaysia. Siapa yang cakap? Oh, itulah overclaim. Sendiri cakap. Apabila kita meletakkan sesuatu tanpa disokong pun, kita sendiri yang mengatakan. Kita sendiri kata? Oh, sekali makan mesti nak lagi. Kita kata? Kita kata. Berapa ramai yang cakap, yang kata, oh saya makan, saya nak lagi. Oh, itulah overclaim. Terlampau overclaim apabila kita meletakkan perkara-perkara yang kita rasa macam, betul ke? Mengapa overclaim tu tak patuh syariah? Sebab perkara tu dia akan memberi satu harapan, memberi harapan kepada orang. Memberi harapan kepada pembeli. Kerana pembeli membeli dengan harapan masalahnya selesai. Pembeli percaya dalam masa 7 hari boleh kurus. Betul. Jadi dia itulah harapannya. Jadi dia beli atas dasar janji dalam copywriting kita tu 7 hari tu dia beli dengan harapan. Akhir sekali seller cakap, oh mungkin tak serasi kot. Tak serasi. Akhir sekali biasanya, oh mungkin tak serasi kot. Biasanya adalah ayat-ayat nak melepaskan diri. Oh, itu yang tak patuh syariah tu. Biasalah. Perkara-perkara yang kita tahu dah. Sebab kita buat copywriting ni sebab apa? Sebab kita tahu dah, itu nombor-nombor yang kita masukkan sepantas 7 hari. Hilang berapa kilo dalam berapa jam. Benda itu kita tahu, itu hanya penyedap dalam copywriting untuk buatkan orang nampak wow. Sedangkan copywriting ni tanggungjawabnya besar kerana itu adalah berbentuk aku janji. Iyalah. Kita macam beri janji. Ya. Macam beri jaminan kan? 7 hari. Beri harapan dekat. Harapan. Bayangkanlah, kita punya prospek itu bulan depan nak kahwin. Tapi nak turunkan berat badan. Oh, 7 hari. Tapi tak jadi. Kecewa lah. Oh, itu yang pertama. Yang dikatakan hype tu apa tuan? Hype ni adalah kita nak membesarkan sesuatu. Membesarkan sesuatu tu apa maksudnya? Membesarkan sesuatu ni adalah kita mengatakan perkara tu, dia senang kata,
benda tu hanyalah tasik, tapi kita kembangkan jadi laut. Sebagai contoh, kalau kita nak mengatakan apa orang kata sesuatu produk itu, dia more on bila kita ibaratkan dia sebagai vitamin terbaik ke, ataupun kita mengatakan terpantas ke, paling selamat ke, ataupun dari segi ciri penggunaannya paling mudah ke. Ini perkataan paling ni. Itu paling kata penguat. Kata penguat. Paling terbaik. Dia lebih kurang dengan hype lah. Dia lebih kurang sama dengan overclaim lah. Tapi hype ni more on kepada words yang kita gunakan. Paling tak jumpa di mana-mana dah. Hanya satu-satunya di Malaysia. Apa tu, dia meroket lah. Yes, perkataan. Ya. Meledak. Kejung-kejung meroket. jari. Itu hype ya. Bertubi-tubi. Bertubi-tubi. Dia more on kepada perkataan. Sampai lenguh tangan. Tidur tak lena, bunyi kecing-kecing. Itu hype ya. Dia more on perkataan. Alah, cakap benda simple tapi kita macam kita nak naikkan perisa Ajinomoto. Tapi kenapa itu tak patuh syariah? Sebab perkara tu benda tu kecil tapi kita besarkan. Jadi apa yang pelanggan nampak tu yang besar. Sedangkan hakikatnya itu cuma benda yang biasa. Yang kecil. Yang kecil. Tapi persepsi yang diberikan, wah, kejung-kejung jari. Wah, tak tidur malam. Jualan meningkat 100%. Jualan meroket apa semua. Itu benda-benda yang kita nampak yang memberikan persepsi yang lain. Ni cerita 100% ni tuan. Dulu laku 1, sekarang laku 2. Itu 100% jugalah. Tapi persepsinya wah 100%. Tapi hakikatnya naik 1 saja. 100% juga. Ini statistiknya boleh memberi gambaran palsu. Ya, betul. Baik, yang ketiga tu tuan tu, penipuan tu, apa maksudnya tu? Penipuan ni more on kepada, kalau kita kata sebagai contoh, saya beri situasi dalam dunia internet marketing sekarang ni, ada beberapa mazhab yang meletakkan fake timer dalam website. Apa tu? Fake timer ni Apa tu? Dalam website tu dia kata offer ini hanya sah untuk 15 minit. Keluarlah timer 15, 14, 59, 14, 58. Sampailah kosong. Tapi bila kita tutup, kita buka balik, ada balik 15 minit lagi. Oh, itu fake timer. Betul. Oh, itu timer palsu. Dia memberikan rasa urgency. Oh, betul-betul lah dia tipu kan? Betul-betul. Timer tu tipu. Ya, betul. Jadi apabila kita gunakan timer tipu tu, kita menipu lah ya? Menipulah. Sebab kita gunakan timer menipu. Itu belum masuk kita kata stok terhad. Kata ada 100, sedangkan dalam gudang ada lagi 1000. Itu pun sah-sah menipu. Dia memberikan pressure sebab akhirnya orang macam betul ke? Kena beli cepat ni. Offer lagi 15 minit ni. Nak kena beli. Rupanya bila tengok balik 15 minit balik. Sama juga, ada juga, tak semualah, yang ada juga yang betul. Yang salah satu lagi penipuan yang banyak, yang mostly orang buat cabutan bertuah. Beli macam ni mana peluang, pula tu? Beli dia ada 3 package. Beli package yang paling mahal berpeluang menang kursi, urut, Ogawa ke, motosikal ke, apa ke kan. Tapi kalau dia tak bagi, jadi menipu lah. Ya, betul. Dan itu pun orang rasa, baik beli yang ni, berbaloi ada cabutan bertuah. Ada cabutan bertuah. Mana yang buat betul, baguslah. Mana yang tak buat, dikira sebagai penipuan. Memang sah-sah tipu. Confirm. Tapi perkara itu dia akan memberi orang pembeli tu tak dapat nak berfikir sehabis-habisnya bila ada timer macam tu. Betul ke ni ke ni? Banyak betul cara orang menipu sekarang. Timer pun dah
sudah disediakan. Ada dalam, bila kita buat website memang ada satu fungsi tu, kita boleh buat untuk dia ulang-ulang ke, ataupun kita nak buat dia betul-betul habis ke, boleh set semua tu. Baik, apa kesannya kepada bisnes tuan? Tak bagus ke kita buat overclaim, buat hype, buat offer tipu ni? Tak bagus ke? Sale kan naik? Sale dia naik. Ini kita sembang dari sudut marketing. Sale akan naik, bisnes akan prosper. Tetapi apabila mereka nak berkembang, mereka terpaksa create satu lagi hype, satu lagi overclaim. Sebab kalau first product cakap dah kurus 30 hari, takkan second product keluar nak 30 hari juga. Mesti kena lagi power. Kalau tak, customer rasa baik aku beli produk yang first. Itu masalah apabila kita menggunakan yang overclaim, hype. Takkan kita nak cakap ni nombor satu, ini pun mesti ni nombor satu di Malaysia. Takkan produk terbaru mestilah nombor satu di dunia pula. Mungkin satu-satunya di dunia. Jadi bermakna apabila kita gunakan overclaim, hype dan penipuan ni, kita terpaksa tingkatkan lagi. Sama ada kita hype tu, kita terpaksa tingkatkan, overclaim tu, penipuan tu. Kalau tidak, tak jalan. Ya, sebab sebab biasanya produk terbaru keluaran mesti kena lagi power. Yelah, sebab dia lebih baru. Betul. Sebab itulah mungkin akhirnya dia orang tukar packaging, letak lebih 10 kali ganda lebih daripada yang sebelum ni ke apa ke. Dia terpaksa tingkatkan dengan sama ada dengan cara yang betul ataupun dia terpaksa menipu lagi sekali. Tak boleh berhenti Itu isu terbesar apabila kita mula menggunakan hype dalam kita punya copywriting. Dia berbeza dengan kita bagi maklumat. Ya. Jadi bermakna tak berbaloi lah kita gunakan kaedah-kaedah yang tak syariah compliant ni. Tak berbaloi untuk tujuan bisnes jangka panjang. Yes, dari sudut bisnes tu tak berbaloi, melainkan dia just nak hit and run, just nak rembat duit. Kalau tujuannya nak rembat ni, just hit and run, okey dah dapat, okey dah stop. Belah. Tapi kalau untuk tujuan betul-betul nak hidup berniaga, payah sikit lah. Sebab kita always kena naikkan produk, kita terus kembangkan lagi produk kita. Tak boleh stay static yang sama. Apa lagi bahayanya, tuan, kita menggunakan kaedah yang tak syariah compliant ni? Apa kerugiannya lagi selain daripada terpaksa ulang lagi hype, overclaim tu? Apa lagi? Dia akan yang keliling, yang pernah saya nampak depan mata, yang melakukan hype marketing ni, satu, nama baik tercalar lah. Sebab bila tengok produknya tak seperti yang dijanjikan. Nama baik pun, customer hari-hari dok call apa semua, kenapa tak ni, kenapa macam tak ada apa semua ni, kenapa lagi tahu apa semua. Pening. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, 3 perkara dalam copywriting yang tidak syariah compliant: overclaim, hype dan penipuan. Yang jelas, dan dia tidak bagus untuk tujuan perniagaan jangka panjang. Ya, betul. Untuk jangka panjang, we talk about business. So dari segi panjang tu payahlah. Lebih baik jangan dibuat. Start untuk buat copywriting beri maklumat saja. Ya, jadi gunakan copywriting yang memberi maklumat saja. Baik, terima kasih tuan. Sama-sama puan. Baik, sekianlah sahaja. Kita jumpa lagi dalam siri lain.